Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so seterusnya kita akan teruskan dengan subjek EGF 4043 Food Packaging Technology. Okey, untuk topik 7. Okey, so topik 7 ini kita akan lebih kepada packaging labeling. Okey, regulation adalah labeling lah. Okey, graphic design and printing. Okey, tapi sebenarnya kita lebih fokus kepada labeling. Okey, so next. Okey. Explain the labeling requirement referring to Malaysian Food Act. Okey. Macam mana peraturan untuk label, apa yang wajib kena ada dalam label. Okay. Illustrate the design of packaging based on the food labeling requirement. Okay, kita design dia punya label tu, macam mana design yang betul, apa yang kena ada. Alright, so next. Okay, information for the nation. Okay, tujuan kita buat packaging ini lain tak bukan untuk kita bagi information, untuk bagi maklumat kepada rakyat jelata. Rakyat jelata. Okay, so untuk membekalkan information mengenai produk kita lah. Satu pentingnya labeling. Okay, so contoh-contoh information okay, yang perlu ada untuk pengguna. Okay, pertama, okay, kita tengok satu-satu. Okay, yang pertama, name of the food. Okay, nama produk. Nama produk. Okay, nama produk sangat-sangat penting. Kalau produk itu produk perkasam ikan loma, tulis perkasam ikan loma. Kena nyatakan pada nama produk tersebut. Okay, kalau air ni adalah jus asli, jus apple lah, boleh kena tulis jus apple, baru lajak. Okay, tapi kalau ini adalah jus berperisa lain, kena tulis jus berperisa. Kalau jus asli tulis jus oren, tu jus asli. Okay, kalau ni dia berperisa, bukan jus asli, jus berperisa oren. Kena tulis pada nama produk itu. Ada perkataan the nature of product. Okay, bermaksud sifat semula jadi produk tersebut kena ada pada nama produk tersebut. Okay, kalau nama produk itu adalah mungkin nama yang gah sikit, nama yang rekaan. Okay, contohnya saya menghasilkan roti, nama roti saya Detol. Okay, so kena tulis dekat bawah Detol tu, mungkin tulis Detol, sejenis roti Bengali, contohnya macam itulah. Okay, walaupun ada nama lain pelik sikit, nama roti saya Detol. Okay, kena ada sedikit description pada nama tu, sejenis produk roti, roti, contoh-contoh lah. Okay, kalau kicap, anda menghasilkan kicap, tulis produk anda adalah kicap kacang soya, kena ada soy sauce, soya bean kicap, contoh-contoh kan. Okay, atau soya bean sauce ke. Okay, dia ada, kena letak nama sebenar produk tersebut. Kalau kat dalamnya benda lain, nama dia lain, okay, tak ada menyebutkan nature of the product, anda boleh disaman. Okay, salah daripada segi undang-undang. Yang seterusnya, okay, baru cerita pasal nama. Okay, yang seterusnya kita tengok pasal weight. Okay, maksudnya berapa net weight. Okay, net weight. Okay, kalau perasan, kalau korang beli apa-apa makanan, ada perkataan net weight, ataupun ada tulis berapa gram. Okay, kena ada net weight. Okay, berat dia berapa. Sebab pengguna dia perlu tahu berat barang. Sebab dia nak beli kat kedai, ada banyak produk yang sama, betul tak? Kadang-kadang harga yang berbeza. Okay, ada harga murah, ada harga mahal. Okay, tengok daripada segi berat pula. Okay, berbaloi tak beli berat ni dengan harga ni. Satu perlu ada berat. Berat net weight untuk produk kita. Yang seterusnya, apa lagi maklumat kena ada dalam produk kita, pada packaging kita, pada label kita. Okay, kita kena ada ingredient list. Okay, ni biasa kalau jumpa belakang tu, belik belah belakang packaging makanan tu ada ramuan ingredient, apa bahan-bahan dalam tu, diperbuat daripada apa produk kita tu, kena wajib letak. Supaya contohnya kita orang Islam, make sure dalam ramuan tu tak ada babi, contohnya tak ada ham, tak ada pork. Okay, so kita nak tengok lah produk-produk kita tu ramuannya diperbuat daripada barang yang halal ataupun barang tak lah. Kalau kita orang Islam lah. Tapi penting kena ada ingredient dekat belakang, dekat bahagian labeling, untuk orang tahu produk kita ni diperbuat daripada apa bahan-bahan yang digunakan. Okey, seterusnya allergen information. Contohnya dalam ingredient list tu kita boleh tengok dah ada allergen ke tak ada allergen. Okey. Ingat tak allergen tu apa? Allergen adalah apa-apa sahaja yang boleh menyebabkan allergic reaction pada manusia. Okey. Okay, so next. Genetically modified ingredient. Okey, ada tak makanan ingredient dia yang
genetically modified. Okay, dia tak guna yang apa ni, bahan-bahan, mungkin menggunakan mungkin sayur yang telah di genetically modified, secara genetiknya telah diubah. Genetic modified food. Okay, apa contoh produk-produk kat luar sana yang ada genetic modified food? Siapa tahu? Krik 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 krik. Okay, so yang ada kat luar sana contohnya Apple lah, Apple Fuji. Pasal tak Apple ada banyak jenis. Okay, pelik tak? Kenapa Apple ada Apple yang rangup, ada Apple tak rangup? Sebab ada Apple yang di genetically modify untuk memenuhi kehendak pengguna. Mungkin ada yang dah kacuk sana, kacuk sini, kacuk sana, ada jadi genetic modified food. Okay, so itu contohnya genetically modified food ataupun GM food kita panggil. Okay, so next, date mark. Okay, kalau tak ada, tak adalah, tak payah letak macam tu lah. Okay, so next, date mark and storage condition. Okay, bermaksud tarikh luput, okay, tarikh luput, use before, okay, baik sebelum ke, okay, expiry date ke, okay, bila makanan itu tarikh luput dia, date mark dia, okay, ataupun nak letak sekali dia punya production date pun boleh, tak ada masalah. Okay, dan storage condition, kena ada bagi tahu macam mana, kena simpan tempat sejuk ke, kena bagi tahu dekat labeling. Okay, so next, preparation instruction, cara-cara untuk memasak. Perasan tak kalau kamu beli Maggi kat belakang tu ada gambar. Okay, masukkan Maggi dalam air panas, tunggu 3 minit. Okay, cepat dimasak, sedap dimakan. Okay, itu adalah preparation instruction, cara nak menggunakan dia. Okay, so next, okay, name and address of manufacturer. Ni penting. Okay, nama company yang buat produk tu dan juga alamat company tu kat mana. Nombor telefon company tu semua kena ada. Address, okay, macam mana nak contact, email ke, nombor telefon ke. Okay, nama, apa nama company yang buat produk ni, apa alamat dia, penting. Okay, seterusnya, place of origin, asal daripada kawasan mana, Petaling Jaya ke, KL ke, Pahang ke, okay, Perak ni ke, Lenggong ni ke. Okay, so next, lot of benchmark. Okay, mungkin ada nombor batch produk tersebut, batch yang pertama ke batch kedua ke, sewaktu penghasilan dia dikilang. Tapi yang ni, lot batch ni selalunya dia akan buat dalam bentuk coding lah. Dan selalunya kita tak boleh tahu pun. Selalunya orang kilang kan dah pasti. Dia boleh tahu batch bukan ke berapa ni, okay, dengan ada kod pada packaging tersebut. Okay, so next, nutrition information. Yang ini penting juga. Okay, berapa nutritional information. Okay, berapa kandungan protein dalam ni, berapa persen protein, okay, berapa persen karbohidrat, berapa persen fat, berapa persen sugar dalam ni. Okay, itu adalah nutritional information. Nutrisi, maklumat nutrisi, penting, kena ada pada packaging. Okay, ini adalah contoh. Okay, ini adalah contoh packaging punya label. Okay, so kita ada nutritional value. Okay, kita ada consumer guarantee. Okay, manufacturing address, best before, macam ni di selalunya. Okay, susunan dia sebenarnya tak kisah, janji ada. Okay, ingredient. Okay, opening instruction. Okay, cooking, heating instruction, storage instruction. Okay, okay, ni contoh macam mana kita nak susun. Okay, selalunya produk-produk dia susun macam ni lah. Okay, manufacturer name, okay, company yang keluarkan dia, okay, name of the product, okay, gambar produk kalau boleh, okay, description pasal produk. Ni description yang pada nama tadi yang saya cakap, kena ada nature dia. Okay, dia ni roti ke kicap ke apa ke. Okay, so next, special claim, okay, price. Okay, so dalam banyak-banyak ini, okay, ini adalah selalu diletakkan dalam packaging, tetapi dalam banyak-banyak ni ada sebahagian saja yang penting. Okay, sila take note mana yang penting. Okay, yang penting yang pertama kena ada ingredient. Okay, yang tanda bintang tu, yang tanda bintang kecil tu, itu penting, ingredient. Okay, okay, cooking instruction. Okay, storage instruction, tu penting. Okay, best before date ataupun date mark lah, expiry date penting. Okay,
Manufacturer address, okey, maklumat pengeluar penghilang, okey, penting. Okey, maklumat nama dan alamat dan juga kontak penghilang, penting. Okey. Nutritional value tu penting ke tak penting? Okey. Kalau di Malaysia penting. Sini tak ada bintang kan. Sila take note lah. Okay, nutritional value penting. Okay, bintangkan dia. Okay. So lain name of product penting. Name of product. Name of product penting. Okay. Description penting. Description penting. Okay. And then weight, berat. Berat. Okay, yang saya tak sebut tu tak penting. Yang saya tak sebut tak penting. Yang saya sebut tadi, yang last tadi, weight. Okay. Alright. So itu adalah contoh maklumat-maklumat yang penting kena ada. Kenapa kena take note ini? Sebabnya selalu keluar test dan juga exam. Saya suka tanya. Yang penting. Okay, sila take note lah. Okay, so next. Okay. Okay. Kita boleh juga letak pada label kita additional information, tapi tak penting lah yang ni. Yang ni boleh letak. Okey, contohnya nak bagi tahu dia asal pada mana, macam mana dia ditanam ke apa ke. Okey, cooking instruction ni. Okey, so ini adalah maklumat tambahan. Okey, so next. Okey, bahasa. Okey, bahasa. Okey, senang cerita, bahasa ini kena gunakan bahasa tempatan dekat mana produk itu dipasarkan. Sebagai contoh, kalau produk di Malaysia. Produk di Malaysia, okay, shall be labelled in bahasa Malaysia. Okay, kena label dalam bahasa Malaysia dan boleh masukkan bahasa lain. Okay, translation boleh. Tapi kena ada bahasa Malaysia. Negara Malaysia kena ada bahasa Malaysia. Okay, tak boleh produk kita, okay, di negara Malaysia, okay, bahasa utama dekat produk tu adalah bahasa Tamil. Okay, tak boleh. Tak boleh. Kena ada bahasa Malaysia dulu, lepas tu baru boleh letak bahasa Tamil. Okay, sebab dia kena ikut bahasa semasa produk itu dipasarkan di mana. Okay. All ada imported food. Okay, kalau makanan daripada luar pula macam mana? Ni kalau produk daripada Malaysia. Kalau makanan daripada luar, okay, shall be labelled in bahasa Malaysia or English. Okay, and may include in translation in other language. Okay, kalau produk luar dia nak jual produk kat dalam Malaysia, dia nak jual produk di dalam Malaysia, boleh pilih sama ada bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Salah satu. Kalau produk itu asalnya daripada Malaysia, wajib bahasa Malaysia. Okay. Tapi kalau produk daripada luar masuk Malaysia, salah satu. Okay, nak guna bahasa Inggeris boleh, guna bahasa Melayu pun boleh. Okay, dan juga boleh masuk bahasa-bahasa lain. Alright. Tapi diutamakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dulu. Okay, translation nak letak dalam bahasa Arab pula, translation ni kecil tempat lain. Okay, kemudian, okay, janji kena ada bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Itu untuk import. Okay, makanan import. Makanan daripada luar ke dalam. Okay, kalau produk daripada dalam Malaysia, wajib bahasa Malaysia. Okay, seterusnya, okay, name of food. Nama makanan, macam saya bagi tahu ni, nama makanan sangat penting. Sangat-sangat penting. Okay, kalau salah bagi tahu nama makanan, tak sama dengan nature apa yang kat dalam, okay, kita boleh kenakan tindakan tertentu undang-undang. Okay, mungkin ada tahap sampai kena bayar denda dan juga penjara. Okay, contoh kat sini, if some food has been processed in some way, okay, the process must be included in the title. If it would be a misleading, okay, not to dry apricot and salted peanut smoked fish. Okay, contohnya kalau produk itu telah diproses. Okay, contohnya salted peanut, ataupun dry apricot, salted peanut. Okay, peanut yang dah dimasak dengan garam. Okay, kena tulis salted peanut itu dekat bahagian label nama, dekat dengan nama produk itu kena letak di bahagian deskripsi dia. Okay, kalau kita jual ikan, smoke ikan salai, kena letak dekat label, dekat nama produk itu ada, dekat description dia ada bahagian kita nyatakan ini adalah ikan salai kat dalam ni. Okay, wajib bagi tahu kalau produk itu diproses macam tu. Okay, kena bagi tahu nature dia. Okay, kalau tak salah. Okay, seterusnya. Okay, ni contoh lagi untuk nama. Okay, the name also describe the difference between apparently similar product. Okay, for example, okay, contoh, okay, makanan yang seakan-akan sama,
Okay, dia akan membezakan daripada segi nama tu. Okay. Contohnya fruit yogurt. Differentiate it from yogurt using artificial flavoring. Okay. So kalau buat produk yogurt contohnya, okay, fruit yogurt bermaksud dalam yogurt tu ada buah sebenar. Dekat nama produk tu kena tulis fruit yogurt. Okay. Tapi kalau produk itu cuma yogurt yang diletakkan dengan perasa buah, kena tulis flavored yogurt with flavor orange ke apa. Kena bagi tahu ini bukan buah asli tapi buah yang kita tambah perisa saja. So orang akan keliru kalau nama produk itu tak clear. Okey, orang akan anggap oh ini perisa orange, maksudnya ada buah orange. Tak. Dia berperisa buah orange, bukan dia campur buah orange. Kalau kita tulis itu adalah fruit yogurt 100% menggunakan buah orange asli, itu barulah menandakan yogurt itu guna pati buah yang sebenar. Okay. Satu pentingnya. Sebab kita tak nak pergi jadi misleading. Orang salah faham. Misleading maksudnya orang salah faham dengan produk kita. So bila orang salah faham, menandakan label kita tak betul. Menandakan label kita belum cukup bagus. Dan juga telah salah dari segi undang-undang lah. Okay. Ni nak cerita sikit. Bawah tu digital. Sometimes, okay, kadang-kadang makanan menggunakan made up names. Macam saya cerita tadi, Dettol contohnya kan. Nama yang dibuat kan. Okay. Kat sini dia bagi contoh Bonzo. Dia bagi contoh nama yang direka-reka Bonzo. Okay. Tapi tak bagi satu macam gambaran mengenai produk kat dalam kan. Boleh ke tak boleh guna nama Bonzo ni? Boleh, tak ada masalah. Boleh guna nama rekaan. Tetapi dekat deskripsi dia, kat bawah ada sikit, okay, bawah nama Bonzo tu kena tulis sedikit deskripsi dia. Okay. Bonzo, sejenis produk sejenis daging salai. Contoh macam tu, kena ada tulis deskripsi sikit. Walaupun nama tu nama dia buat, tapi kena ada tulis deskripsi sikit kat bawah tu mengenai nature of the product tu. Okay. Bonzo, sejenis yogurt, fruit yogurt, nature of product dia kita cerita. Okey, itu pentingnya nama. Penting sangat nama produk. Kadang-kadang produk itu tak dapat dipasarkan sebab apa? Sebab nama salah. Alright, so next. Okey, maklumat yang penting juga, weight or volume. Okey, berat adalah berat dan isi padu. Berat dan isi padu produk kita kena ada pada label. Kenapa? Okay, macam saya cerita tadi lah. For example kat bawah sekali tu, loaf of bread, okay, satu buku roti, okay, dijual pada 400 gram, okay, ataupun 800 gram, okay. Actual weight of the product must be within the few grams, okay, of the weight stated at the label. Okay, bermaksud kalau produk kita, okay, kita kan ada spek kan. Okay, mungkin produk satu buku roti kita jual tu ada roti yang 500 gram, ada roti yang 800 gram. So kita kena ambil net weight. Net weight ini maksudnya di antara range produk yang berat sebenar produk kita tu. So kita akan satu anggaran, okay, di antara 400 ke 800 mungkin kita letak 700 ke 600 gram ke net weight. Net weight. Okay. So kita tahu produk kita mungkin kurang sikit pada tu ataupun lebih sikit pada tu lah. Okay. If product weight less than 5 gram, then the weight need not be stated. Okay. Kat sini dia bagi tahu. Waktu bila kita boleh tak letak weight dalam packaging, dalam labeling kita ni? Sewaktu bila produk kita berat dia tak lebih pada 5 gram. Kalau berat kita tak lebih daripada 5 gram, tak perlu letak weight pada label. Okay. Alright, so next. Okay. Okay, kalau ni untuk orang Malaysia lah, sangat sensitif lah. Kalau ada pork ni apa? Pork ni ham, okay. Khinzir, babi, okay. So kena tulis dalam tu contain pork, okay. Janganlah pula korang buat produk contain pork lah. Kita orang Islam tak payahlah letak. Tapi kalau produk yang ada contain pork, dia kena bagi tahu sebabnya dia penting untuk kemaslahan orang Islam gitu. Gitu. Okay, so seterusnya, kalau ada alkohol kena bagi tahu contains alcohol, okay. Sangat penting label yang benar-benar sensitif ini. Okay, so next. Okay.
So next, allergy information. Okay, kita kena letak allergy information. Okay, ada tak allergen dekat dalam dia. Okay, sebabnya setengah orang dia boleh allergic kepada sesuatu benda. So penting bagi tahu ini ada kandungan kacang ke apa ke. Allergy information yang jelas. Okay. So kat dalam kat Eropah Union, okay, European Union, dia telah senaraikan 14 jenis makanan, 14 jenis makanan yang ada kandungan ingredient yang selalu bagi efek allergic. Ni yang kan kita check, kalau allergen hampir 90% makanan kat dunia ni semuanya allergen. Tapi kat sini dia dah senaraikan 14 yang jenis makanan yang selalu orang kritikal ada masalah allergi. Okay, so ni European Union dia buat list lah. Ni contohnya celery, cereal contain gluten, crustacean, eggs, fish, lupin, cow milk, mollusks, okay, mustard, nuts, okay, peanut, sesame, soybean, sulfur dioxide. Ni contoh-contoh 14 makanan yang boleh katakan kritikal lah. Okay, tapi allergy information ini kita just letak saja, kata ada kandungan ni, okay. Kalau tak ada, tak payah letak lah. Okay, so next. Okay, name of, address, packer or seller. Okay, ni manufacturer lah maksudnya. Company yang mengeluarkan produk tersebut, dia kena letak nama dan alamat dia, dan juga nombor telefon dia lah, contact number dia lah. Kenapa? Kena tahu nama dan juga address of packer seller. Kalau kita ada apa-apa nak tanya, kita boleh tanya dia orang. Kita boleh contact dia orang. Ataupun selalunya yang penting adalah apabila berlakunya masalah. Ada kawan saya sakit perut lah makan produk ni, so dia report, dia buat customer complaint dekat company tu. So sangat penting. Okay, kalau satu hari nanti nak dakwa ke company tu ke, nak saman ke, okay, kena tahu nama dan alamat penghilang, pengeluar makanan. Satu penting dalam label kena ada alamat penghilang. Okay, seterusnya, okay, preparation instruction, okay, cara-cara nak memasak, okay. So ini boleh letak jugalah dekat packaging punya label. Alright, so preparation instruction ini, okay, untuk kita tahu macam mana kita nak sediakan produk ini. Adakah produk ini perlu di microwave dulu ke, perlu digoreng dulu ke, okay. So preparation instruction, supaya kita tahu macam mana kita nak sediakan produk yang kita baru beli ni. So label dia ada buat preparation instruction. Boleh guna ayat saja, boleh guna gambar. Ada kebebasan, tak kisah. Nak guna dua-dua pun boleh. Nak letak gambar, ada description ayat aja boleh juga. Ataupun just buat ayat, step 1 apa, step 2 apa pun boleh diterima sahaja. Okay, so next. Lot, batch or benchmark. Okay, ni nama batch lah. So makanan dekat kilang dia akan dihasilkan by batch. Okay, mungkin batch pertama ada 10,000 produk, batch kedua ada 10,000 lagi produk, ada batch ketiga ada 10,000 lagi produk. So setiap batch itu ada kod dia, supaya kalau ada masalah nanti kilang boleh tahu, produk-produk sekian-sekian ni, ni pada batch yang kelima, so dihasilkan pada berapa hari bulan seterusnya. Okay, berapa hari bulan, pukul berapa sampai pukul berapa. So dia boleh kena pasti produk mana yang, kalau contohnya tiba dapat customer complain, komplain produk batch ni. Okay, so kata kita kena tarik balik semua produk yang daripada batch ini. Kita kena tahan produk yang daripada batch yang sama, sebab kita ada case batch ini, produk ini tak berkualiti ataupun ada masalah, ada customer complain. So dia tahan, dia tak nak bagi, supaya dia boleh mengatasi masalah sekiranya berlakunya masalah lah. Satu pentingnya batch number ini. Okay, so next. Okay, nutritional information. Okay, ini adalah untuk kita tahu kandungan nutrisi dalam produk kita. Okay, so dalam produk kita tu kadang-kadang ada berapa protein, ada berapa apa kita panggil, karbohidrat, berapa sugar, berapa fat. Okay, so kita nak tahu kandungan nutrisi dalam tu berapa, vitamin ada tak, mineral ada tak dalam tu. Okay, berapa gram ataupun berapa persen lah, berapa kalori, berapa energi dalam tu, nutritional information. Okay, okay. So kalau kat sini boleh letak jugalah, kalau ada company nak letak health claim, okay, high in calcium, berapa kandungan kalsium yang dikatakan high tersebut, okay, tinggi tu, okay.
Okey, itu adalah nutritional information. Penting juga letak. Okey. So ini adalah contohlah format. Ni format lah, format untuk buat apa ni? Nutritional information. Okey. Berapa gram protein, berapa gram karbohidrat, berapa gram fat, okey. Berapa gram karbohidrat, sugar, sodium. Sodium tu garam lah. Okay. So basically, okay, macam mana nak tahu kandungan nutrisi ni, kena buat lab testing. Kena buat eksperimen, kena buat lab testing untuk tahu kandungan karbohidrat, untuk tahu kandungan protein. Okay. So kalau macam kita boleh buat kat lab kita lah. Tapi kalau macam company yang tak ada lab, okay, nak buat produk, dia nak tahu nutritional analysis, dia bagi sampel produk dia dekat satu lab, dia bayar lab tersebut boleh keluarkan results. Okay. Okay, seterusnya. Okay, barcodes. Barcodes. Okay, barcode ni apa? Code bar lah, yang apa ni, yang lurus-lurus tu. Yang macam petak, lepas tu ada garis macam kuda belang. Itu barcode. Okey. Barcode ini tak penting pun sebenarnya, tapi membantu untuk pengurusan apa ni, pekedai atau pengilang. Soalnya bila sekarang ni kalau kita produk selalu ada barcode. Kenapa? Sebabnya dia nak tahu stok dia, okey, berapa produk ada dah masuk, berapa produk ada dah terjual. Okey, sebab tu kalau kita pergi counter cashier, dia akan scan tu tit. So dia masuk dalam record sistem dia, okey. Ni produk ni dah jual, berapa dah jual. Alright. So itu tujuan untuk pengurusan stok bagi penghilang atau kedai lah, barcode lah. Dia scan barcode tu. Okay. Traffic labeling, ini adalah labeling dekat Eropah lah. Yang ni saya skip je, yang ni tak perlu pun. Ni tak perlu pun. Okay, sebab kat Malaysia kita tak ada buat traffic labeling. Traffic labeling ni dia letak color lah, macam okay, kalau kat luar negara saya ceritalah sikit. Okay, kalau kat luar negara, kalau color merah tu maksudnya tinggi lah, tinggi gula ke, tinggi galeri ke, yang kritikal. Okay. Kalau hijau tu bagus lah, hijau tu mungkin pada amount yang selamat, tak tinggi sangat lah. So dia buat traffic light macam color, so orang tahu apa yang merah kat sini, apa benda yang banyak. Kat sini contohnya kat gambar ni color merah, high in saturate fat. Okay. Lemak yang tepu banyak. Aku nak diet ni, so tak boleh lah makan. Contoh macam tu lah. Tapi kat Malaysia ni tak ada lagi, saya rasa, produk yang buat. Tak jumpa lagi. Okay. Boleh buat pada produk korang lah. Okay. Okay, ni luar negara lah. Okay. Okay. Ni bersama traffic light labeling lah. Ni berapa dia punya kadar ni. Ni pun saya tak masuk ke dalam exam, so kita skip sajalah. Kita skip saja ni. Okay. Guideline daily amounts. Okay. Ni kat luar negara juga. Kat dalam negara setakat ni tak ada lagi. Okay. Guideline daily amounts ni adalah untuk untuk kita tahu. Okay. Untuk kita tahu. Okay. Kalori berapa. Okay. Okay, so label including the guideline daily amount, certain nutrient and the percentage provided by 100 gram or one portion. This can use to compare product and choose the one which the best suit customer. Okay, sebabnya ada orang dia nak control kalori, dia nak control nutrition dia. Okay, so dia letak maklumat dalam packaging dia letak maklumat mengenai berapa gram dan berapa persen kandungan kalori, sugar, fat. Ni juga a part of nutritional value punya label lah. Tapi yang ni kat Malaysia tak ada juga. Okay, tak apa. Ni nak bagi tahu wujudnya kat luar negara sajalah. So orang boleh compare lah. Berapa persen kandungan fat dia, lemak dia, karbohidrat. Okay, so next. Okay, GDA ni tak apa, abaikan. Yang ni pun takkan keluar. Kita skip saja. Okay. Combine approach front pack nutritional ni pun skip, tak perlu. Okay. Ni perlu. Okay, nutritional claim. Apa itu nutritional claim? Okay. Claim nutrisi. Okay. Okay. Nutritional claim ini adalah apabila kita claim, kita katakan dalam produk kita ni, ada tinggi contoh tinggi kalsium, susu yang saya hasilkan tinggi kalsium, itu claim. Nutrisi claim, nutritional claim.
kita cakap okey, produk kita ini okey, makanan yang saya keluarkan ini dia low in fat. Biasa jumpa kan kadang yogurt low in fat. Okey. Okey, susu, okey, milk high in calcium dia letak. Okey. Itu bukan saja-saja boleh letak. Dia ada syarat dia kalau nak letak. Itu kategori kita panggil sebagai nutritional claim. Nutrition claim. Okey, contoh. Okey, kat bawah dia bagi contoh, tengok point yang pertama. Okey, low fat. Okey. Macam mana produk itu layak diklaimkan sebagai low fat, rendah lemak apabila kandungan lemak dia okey kurang daripada 3 gram daripada 100 gram of food. Maksudnya kurang daripada 3% lah. Bila produk dia kurang daripada 3% kandungan lemak, baru layak dilabelkan sebagai low fat. Kalau produk dia kandungan lemak dia lebih daripada 3%, okey, dia bukanlah low fat. Okay. Yang kedua, high fiber. Okay, tinggi fiber. Contoh yang kedua, high fiber. Okay, syarat untuk high fiber ni kena sekurang-kurangnya 6%. Okay, 6%. Okay, 6% kandungan fiber dalam produk itu, okay, kena lebih daripada 6%. Kalau kurang daripada 6%, okay, dia tak layak terima label sebagai high fiber. Okay, yang seterusnya, reducing sugar. Okay, 30% less than the original product. Okay, reduce sugar. Okay, reduce sugar, bukan reducing sugar, sorry. Reduce sugar maksudnya rendah gula. Rendah gula. Gula yang dikurangkan. Okay, rendah gula. Okay, kalau produk yang boleh cakap less sugar, reduce sugar, kan? Sekarang kalau beli Vitagen pun ada kategori produk yang dia tulis less sugar. Okay, so less sugar, okay, bermaksud kandungan gula dalam dia kurang daripada 30%. Bila kandungan gula kurang daripada 30% daripada produk asal, okay, itu dinamakan kita layak untuk kita letak less sugar ataupun reduce sugar. Okay. Yang seterusnya, source of vitamins. Okay, sumber of vitamin C. Source of vitamin C ini salah satu contoh nutritional claim jugalah. Okay, so source of vitamin C ni dia syarat dia kena ada sekurang-kurangnya 15% kandungan vitamin C dalam produk itu, barulah layak kita panggil sebagai source of vitamin C. Kalau kandungan vitamin C dalam produk itu kurang daripada 15%, tak boleh letak label dia sebagai source of vitamin C. Okay, ini kita panggil nutritional claim. Kenapa orang nak letak ni? Kenapa penghilang-penghilang ataupun pembuat produk nak letak label nutritional claim ini? Sebab apa? Akan nampak lebih berhasiat dan orang lagi nak beli produk dia. Sangat wajib. Sebab nak menarik orang nak beli produk dia. Apa kelebihan produk dia? Oh, tinggi kalsium, rendah lemak. So dia nak letak benda-benda ni, okey. Tapi nak letak boleh, tapi bersyarat. Berapa kandungan yang dibenarkan untuk layak dia letak claim tersebut. So nutritional claim. Okay, so next, health claim. Okay, tadi nutrisi. Tadi nutrisi claim. Yang kedua kita nak cerita pasal health claim. Health claim ni adalah claim terhadap kenyataan mengenai kesihatan. Okay, contohnya, okay, sekarang ini, kalau kat Malaysia ini banyak health claim disalahguna dan salah dari segi undang-undang. Okay, kalau kita buat produk tak boleh, saya bagi tahu ni, tak boleh letak dapat menyembuhkan penyakit osteoporosis, dapat menyembuhkan penyakit, salah. Tak boleh macam itu. Itu bukan health claim yang betul. So health claim yang betul macam mana health claim? Okay, health claim contohnya, okay, kita nak bagi tahu produk kita ni dia tinggi kalsium, dia boleh membantu untuk mengurangkan masalah osteoporosis. Okay, dapat mencegah osteoporosis. Tapi kita tak boleh letak health claim sebagai direct produk ini dapat mencegah osteoporosis. Tak boleh, salah. So cara yang betul nak cakap, cara betul nak label adalah dengan cara yang pertama. Kita kata dulu, okay, produk kita high in calcium contohnya, okay. Tapi make sure lah produk kita betul-betul high in calcium. Okay, kita kena buat nutritional claim dulu. Okay, step pertama buat nutritional claim dulu. Yang kedua baru boleh buat health claim, tapi guna ayat macam ini. Okay, jangan cakap produk anda yang boleh mengurangkan osteoporosis. Cakap kalsium yang boleh merendahkan
risiko boleh mengenakan penyakit osteoporosis. Tu trik dia. Health claim yang betul adalah macam tu. Bermaksud kita tak boleh cakap direct produk kita dapat mengurangkan osteoporosis. Penyakit-penyakit ke apa ke, bukan produk kita. Okey. Produk kita dalam dia ada kalsium. Okey. Kalsium yang boleh merendahkan risiko terkena penyakit osteoporosis. Dia kena berlapis. Okey, macam tu. Dia tak boleh cakap bila bermasalah bila cakap produk ini dapat mengurangkan ini, produk ini dapat itu. So terang-terang salah. Dari segi undang-undang boleh disaman, boleh denda, boleh dipenjara. Alright. Okey. Okay, tak betul kalau macam tu. Okay, so itulah health claim. Okay, kena cakap tak direct. Okay, so next. Okay, next date marking. Okay, habis pasal claim, kita tengok pasal date mark. Date mark ni adalah expiry date lah. Okay, biasa jumpa kan expiry date, dia tulis berapa hari bulan, ataupun ESP tu singkatan adalah expiry date. Okay, tarikh luput lah, tarikh luput expiry date. Okay. Okay. Kadang-kadang dia guna juga perkataan use by, guna sebelum. Okay, consume by. Okay, ambil sebelum. Okay, guna sebelum. Okay, ini adalah contoh-contoh date mark menandakan tarikh luput. Tarikh luput produk. Okey, bermaksud bila kita dah lebih pada tarikh luput, produk ini dah tak selamat untuk dimakan. Bahaya untuk kita makan lah. Mungkin ada mikroorganism dan sebagainya lah. Itu maksud expiry date. Okey. Yang kedua saya nak contoh lain pula. Ada setengah date kadang-kadang kategori dia adalah date of minimum of durability. Okey, kalau macam tadi expiry date, use by, itu adalah contoh date mark bila kita kata produk kita lebih pada tarikh tu tak boleh makan. Okey, tapi ada pula case yang kedua, dia tulis best before. Best before. Kadang-kadang jumpa ada tulis best before. Apa maksud best before? Kalau label dia adalah best before, bermaksud kalau best before tarikh sekian-sekian ini lebih pada tarikh tersebut, produk itu masih selamat. Tetapi kualiti dia tak macam yang mula-mula tu. So itu beza best before dengan expiry date dengan use by tadi. Okey. Kalau expiry date dengan use by tadi lebih pada tarikh yang ditetapkan, dia dah tak selamat. Kalau best before, dia masih boleh dimakan. Okey, tapi dia tak ada kualiti-kualiti yang bagus, tidak berkualiti tinggi seperti asal lah. Best before tu maksud best before. Dia maksud baik sebelum. Kalau makan lebih pada tu biasanya selamat, cuma dah tak orang panggil tak berkualiti sangat lah. Okay, so itulah mengenai labeling. Okay, so ini mengenai labeling. Okay, so yang tadi point lah adalah vegetarian. Kalau ini adalah produk untuk vegetarian, okay, tak ada kandungan daging dalam tumbuhannya, boleh letak. Boleh bagi tahu ini untuk vegetarian. Okay, so ini sahaja mengenai chapter 7, okay, labeling. So saya harap anda faham. Okay, kita akan discuss on FB live class nanti. Okay, that's all for today. Thank you very much. Assalamualaikum.